Kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi bersama-sama menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-puan, malam ini kita akan sambung subtopik baru ataupun syarat baru, iaitu syarat barang dan harga yang diakad. Yang ketiga, rukun yang ketiga, iaitu ma'qudun alaih, rukun jual beli yang ketiga, ma'qudun alaih, iaitu dua perkara, barang dan juga price. Sama sahaja dia punya dia punya syarat sah dia. Ada 5 syarat sah barang yang dibenarkan untuk diakad jual beli di dalam mazhab kita, ataupun dia panggil harga. 5 barang dan juga 5 syarat harga yang diakadkan jual beli dari dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Kita bincang malam ni insya-Allah satu syarat daripada 5 syarat barang, ma'qudun alaih, yakni mabi' dan juga saman. Jadi ada sebelah terma ataupun sebelah terma dan syarat yang telah kita bincang, berbaki lagi 5. Di kesemuanya dalam kitab kita ni ada 16 terma dan syarat sah akad jual beli di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi kita dah bincang lebih kurang ada 11, iaitu pertamanya terma dan syarat ijab dan qabul ataupun lafaz ataupun skrip dalam ijab qabul mesti menepati 6 terma dan syarat. Yang keduanya 5 terma dan syarat orang yang berakad ataupun dipanggil penjual dan pembeli mesti memenuhi 5 syarat yang telah ditetapkan. Dan sambung pula malam ni tuan-puan, ma'qudun alaih, yakni barang dan juga harga yang dibenarkan. Bukan semua jenis benda dibenarkan akad jual beli di dalam sistem muamalat mazhab Syafi'i. Dia berbeza sedikit dengan mazhab Hanafi. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat pada barang yang diakad. Yang syarat pada barang di sini merujuk kepada mabi' dan saman, yang merujuk kepada barang yang kita nak akad dan juga harga. Jadi harga ini dia umum. Hari ini harga ini majoriti orang menggunakan harga itu sebagai alat, iaitu duit. Tetapi sebenarnya harga di sini umum. Sama ada bentuk dia duit ataupun bentuk selain daripada duit, ataupun harta. Jadi barang di sini ataupun harga di sini, samam di sini yang nak menjadi alat pertukaran kepada barang, dia umum asalkan kriteria dia maliyah. Bukan sakat malun. Dalam mazhab Syafi'i dia lebih detail, dia mesti maliyah. Ada mutamawal di situ, ada ciri-ciri nilai harta. Itu kita akan bincang. Syarat pada barang, ini pada barang yang ditukar dan juga harga diakadkan, iaitu yang kata barang tu apa dia? Harga dan barang jualan. Itu dia panggil tafsir kepada barang. Syarat kepada barang yang diakad iaitu harga dan juga barang jualan. Pertamanya, dia tak sebut di sini 5. Sebenarnya kalau ada kitab asal dia, syarat kepada barang dan juga harga 5 syarat. Yang pertama daripada 5, hendaklah suci ainnya ataupun diri barang tersebut dan diri harga tersebut. Disyaratkan benda yang kita nak jual ataupun benda yang kita nak beli dan harga yang nak menjadi alat pertukaran itu mesti suci diri dia, ataupun kena najis yang boleh disucikan. Ini syarat dia ada 2. Pertamanya suci ataupun
boleh juga benda yang mutanajis, tetapi benda yang kena najis yang boleh disuci menggunakan ataupun boleh disuci dengan cara basuh. Hanya diperuntukkan dalam mazhab kita, kalau benda itu kena najis, dibenarkan untuk akad jual beli benda yang boleh disuci dengan cara basuh sahaja. Pertamanya benda tu mesti suci, dua-dua ni, sama ada harga ataupun barang, ataupun boleh juga dijual beli benda yang kena najis. Tetapi benda yang kena najis ini yang boleh disuci dengan cara basuh sahaja. Kalau boleh disuci dengan cara lain daripada basuh, tidak dibenarkan untuk akad jual beli. Yang boleh akad jual beli, satunya diri benda dan harga suci. Okey, ini simple, mudah. Yang kedua, ataupun diri benda ini, barang yang kita nak beli ini, barang yang kita nak beli dia terkena najis. Tetapi najis yang terkena di baju ataupun di apa-apa benda ini boleh disuci. Dengan apa? Dengan cara basuh. Boleh. Baju kita terkena najis, terkena darah, terkena benda-benda najis, boleh basuh? Boleh. Maka boleh diakad jual beli dalam keadaan yang belum dibasuh. Disah kita akad jual beli barang ataupun benda, baju yang terkena najis, terkena darah, terkena nanah, kita akad jual beli belum basuh, sah. Kenapa sah? Kerana diri dia bukan najis, cuma dia terkena najis sahaja. Dipanggil mutanajis. Tetapi kalau ada beberapa benda yang boleh bertukar status suci daripada najis kepada suci dengan cara lain daripada basuh, itu tidak dibenarkan. Contoh pertama, ada satu benda di dalam sistem taharah ataupun sistem etika bersuci dalam mazhab kita, dia boleh bertukar daripada najis kepada suci dengan cara apa? Dengan cara berubah. Tak perlu buat apa, proses secara natural, berubah secara natural. Sah. Sah. Tak sah jual beli walaupun suci. Contoh tuan-puan, dia berubah daripada arak kepada cuka. Ketika arak itu tak sah kita jual beli, walaupun dia boleh untuk bertukar daripada arak kepada cuka. Bertukar apa? Bertukar status suci. Apabila jadi cuka, cuka kurma, cuka anggur, cuka apple, cuka nipah, suci. Boleh tak jual beli cuka? Cuka boleh jual beli sebab suci. Masa nak jual beli ketika dia menjadi berbuih, menjadi arak, proses arak daripada anggur, buah anggur ataupun buah kurma muda, kurma yang masih muda ataupun anggur muda, proses jadi arak melalui proses penapaian. Ketika mana dia menggila tu, itu orang panggil arak. Waktu tu statusnya najis, diri arak najis, tak sah jual beli. Tetapi dia boleh bertukar menjadi suci. Maka jenis bertukar menjadi suci ni tidak dibenarkan di dalam peruntukan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Jadi sebab tu tak boleh juga kita nak jual buah kurma yang diproses jadi arak ketika dia arak itu. Apabila dia hilang buih dia ataupun menggila dia itu, dia bertukar jadi cuka. Cuka apa? Cuka anggur. Maka cuka itu suci. Sebab itu boleh dijual beli. Suci. Baik, itu satu contoh yang boleh suci dengan cara berubah. Tidak dibenarkan. Barang yang boleh berubah, bertukar daripada najis kepada suci melalui perubahan, tidak dibenarkan. Yang kedua, ada cara najis boleh disucikan dengan cara apa? Dengan cara tambah air. Cara nak bersuci dia tidak dibenarkan juga untuk jual. Contoh, air
air mutlak ini suci, boleh dijual beli. Tiba-tiba masuk najis di dalam air ini, apa pun najis, tak kisah, masuk darah sedikit jadi najis. Asalkan masuk najis yang tidak dimaafkan pada air, bertukar status air itu jadi air muntah najis, bukan air najis. Air najis, air kencing. Ini air yang masuk najis. Maka air yang terjatuh najis di dalamnya dipanggil air mutlak, bertukar menjadi air mutanajis. Tak sah jual beli. Walaupun air ini boleh kembali kepada status asal dia mutlak. Dengan cara apa? Dengan cara ditambah air ke dalamnya sehingga cukup 2 kula, cukup banyak, dan hilang dia punya ciri-ciri najis. Hilang warna najis, hilang bau najis, dan hilang rasa najis. Tak sah kita nak jual beli air yang jatuh najis. Walaupun kita boleh bercuci balik dengan tambah air ke dalam air mutlak sehingga cukup kapasiti 2 qullah, dan juga kriteria seterusnya mesti nilai air itu dari sudut ciri tidak ada perubahan najis. Walaupun 2 qullah, kalau ada ciri najis tetap dia tak dinamakan suci. Jadi penilaian suci ini melalui 2 indikator. Pertamanya kapasiti air, yang keduanya ciri, perubahan ciri. Kalau ciri berubah, walaupun dia banyak air berubah najis, tetap air itu najis. Tetapi kalaulah banyak tak berubah, dia kembali kepada status asal, air itu suci. Tetapi kita nak ceritanya ialah tak sah menjual air yang bercampur dengan najis. Yang ketiga, contoh ketiga, benda yang najis dia boleh berubah menjadi suci dengan cara sama, dengan cara disamak. Contoh macam mana? Contoh kulit bangkai, kulit lembu yang tidak disembelih, mati tak disembelih, jadi bangkai. Kalau kulit lembu yang memang disembelih, itu tak bangkai, boleh makan tu. Jangan makan bulu sudah, kulit dia boleh makan. Buang bulu je. Orang kita je tak makan. Malaysia ni mewah, dia lempar semua. Kulit dia lempar, perut dalam pun dia lempar buang. Mana? Orang sana tu, orang Thailand, orang Kelantan tu, dulu-dulu lah, sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni pun dia orang pun kulit jangan makan lah, orang tua-tua je makan. Dia buang tahi je. Dia buang tahi, bulu, kaki, tulang, tu gigi, lidah dia orang makan. Dia bedah semua. Dia punya kulit dia buang bulu, kikis buang bulu, kulit tu sedap. Buat sup. Kulit tu kalau disembelih tidak dinamakan bangkai, boleh makan kulit tu. Tapi kalaulah mati tak disembelih, bangkai. Ataupun binatang yang haram makan, bangkai. Tapi kita nak guna kulit itu. Kalau kita nak guna kulit buat baju, buat kopiah, buat sejadah, meluluan binatang itu, maka kita kena samak terlebih dahulu. Tapi isu dia kita nak jual. Kita nak jual belulan binatang yang statusnya najis, bukan belulan yang suci, maka tidak sah. Walaupun belulan itu selepas jual beli boleh disamak. Boleh disamak kembali suci. Ada cara dia. Dengan syarat-syarat dia. Kita akan belajar bab samak, tuan-tuan belajar bab samak dan modul awal, dia ada tata cara samak. Samak ni dia refer kepada kulit. Dia bukan samak najis mughallazah. Najis mughallazah basuh. Orang kita jadi bertukar. Samak najis mughallazah. Kulit samak juga. Dua-dua dia guna samak. Sebenarnya samak ni dia spesifik kepada bersih kulit. Dia panggil terma yang khusus. Kalau basuh najis mughallazah, dia tak panggil samak, dia panggil basuh. Terma dia beza. Kalau untuk kulit dia panggil samak, untuk najis mughallazah dia panggil basuh. Jadi tak boleh jual bangkai, walaupun dia boleh
selepas jual itu dia boleh disamak, tak dibenarkan jual. Itu contoh 3 jenis barang yang boleh bertukar menjadi suci dengan cara selain daripada basuh tidak dibenarkan untuk jual beli di dalam peruntukan mazhab kita. Baik. Boleh. Dah suci dah. Kalau samak dah suci start terbelulang tu, boleh jual. Kan kita duk jual beli jaket yang dibuat daripada kulit harimau. Lepas tu pula dibuat daripada kulit ular. Ni apa nama ni, kita punya tali pinggang dibuat daripada kulit buaya. Boleh. Boleh buat pakai dalam solat tali pinggang yang dibuat daripada kulit buaya. Dengan syarat kita samak dulu. Cuma dalam fiqh mazhab Syafi'i dia agak longgar, maksudnya dia tak ketat sangat di situ. Kalau kita beli di kedai, tak wajib kita tanya adakah dia samak. Tak wajib kita sebelum kita beli tu tanya dulu, samak ke tak ni, saya nak beli. Tu ada longgar, agak longgar. Cuma kalau kita nak berhati-hati, orang yang warak dia berhati-hatilah. Hati-hati ni dia tanya dulu, memang tak beli. Tanya dia kata memang kami tak samak pun. Tak boleh beli. Boleh orang beli, tak sah. Nak beli boleh tapi tak sah. Kalau nak pakai pun najis. Pakai najis. Baik. Maka ni dia panggil tafriq bagi kata, pendetailan bagi kata syarat yang pertama. Ini terma pertama nak jual beli mesti barang tu suci ataupun barang itu najis yang boleh disucikan dengan basuh. Maka tidak sah dijual benda yang najis. Tak sah. Mana contoh benda najis? Seperti anjing, tak sah jual anjing. Arak, tak sah. Gading gajah, sumbu badak dan lainnya, lain daripada anjing, arak, gading gajah, sumbu badak. Banyak lagi contoh lain. Gigi buaya, popular dulu. Gigi buaya, dia ada khasiat dia. Tembuni gajah, tuan-tuan jangan dengar kan, tembuni gajah, bisa dengar tak? Jangan kan, tembuni gajah, dia perubatan orang tua-tua dulu, dia ada khasiat pada tembuni gajah. Payah nak dapat tembuni gajah. Lepas dia beranak, dia akan rahim dia tu apa orang panggil tepak yang sarang anak tu, dia akan lempar naik atas pokok. Siapa dapat itu dia panggil tembuni gajah. Mahal dijual. Biasanya gegen untuk bomo dia suka tembuni gajah dijual dulu. Gigi buaya dijual. Dan lainnya, lain daripada disebut tadi. Contoh apa lagi? Contoh baja yang bercampur dengan najis. Kita beli baja pokok, baja tu bercampur dengan najis, ataupun baja daripada najis, maka tak sah dibeli baja yang bercampur dengan najis ataupun baja dibuat daripada unsur najis. Jadi cara dia tuan-tuan, apa solusi dalam mazhab kita? Cara dia, tak sah dijual baja yang najis, tak sah dijual apa nama ni, belulan, gading gajah, apa lagi, gigi buaya dan sebagainya, tidak dibenarkan. Maka solusi dianya ialah kita kena akad naqlul yad. Ini alternatif. Tak boleh jual beli. Kalau jual beli pun tak sah. Apabila tak sah, kesam dia. Dia bukan kata tak sah sakat tu sahaja. Kesam dia. Kesam dianya haram dan tidak dibenarkan, tak sah milik dan tidak dibenarkan untuk dia tasarruf ataupun dia guna. Ada 3 kesan. Dia panggil implikasi hukum tak sah transaksi jual beli. Pertamanya ialah akad itu asalnya ada pahala kerana dia termasuk daripada sistem syariat, tetapi apabila haram tidak ada pahala, dia haram. Yang kedua,
dia tidak dibenarkan memiliki barang tersebut. Dia panggil tak sah milik, bahasa akademik dia. Bahasa fiqh dia panggil tak sah milik. Yang ketiga, apabila tak sah milik, syarat tidak membenarkan untuk memiliki. Kenapa? Kerana tak mengikut cara yang telah ditetapkan. Ikut cara boleh, tak ikut cara tidak dibenarkan milik. Kesan yang ketiganya dia panggil tidak sah tasarruf. Ini juga terma digunakan di dalam kitab muamalat. Maksud tak sah tasarruf ini tidak dibenarkan untuk dia guna. Tasarruf ini makna dia guna, dia nak bagi ke orang lain, nak hebah, nak sedekah, tak dibenarkan. Bahkan kita dah bincang sebelum daripada ni dalam kitab I'anatul Talibin dalam bab ijab dan qabul dia ada sebut. Bahkan setiap saat syarat menekan, menuntut untuk dia mengembalikan balik kepada tuan. Kedua-dua itu tuntutan syarat kembalikan balik. Kenapa? Kerana tidak sah milik. Penjual kembalikan duit kepada pembeli, pembeli kembalikan duit barang kepada penjual, dan mula balik kalau kita nak balik ikut cara sistem Islam. Sebab itulah kaedah yang popular, ulama menyatakan al-maqudu bi'aqdin fasidin kal maghsubin. Al-maqudu bi'aqdin fasid. Al-maqud benda yang diakad, dua, sama ada barang ataupun harga yang bi'aqdin fasidin, yang diakad dengan tidak mengikut terma dan syarat. Kenapa jadi fasid? Akad itu tidak mengikut terma dan syarat. Kal maghsubin, hukum dia seperti barang yang dirampas. Seperti kaf di situ bukan kaf li tanzir tetapi kaf li tamtsil. Seperti hukum barang yang dirampas. Kita rampas barang orang lain. Kita akan bincang ke datang ada 3 hukum: mencuri, merampas, merompok. Perampok, perampas, pencuri. Jadi hukum dia sama haram, cuma dibentuk berbeza, nisbah dia, makna tu berbeza. Curi tak sah milik. Barang yang dirompok tak sah milik. Barang yang dirompok haram perbuatan tersebut, dan tak sah milik, dan tak sah tasarruf. Apabila dia tak boleh milik, dan dia juga tak boleh nak guna, tak boleh nak bagi kepada orang lain, tak boleh nak jual. Barang curi tak sah milik, tak sah dijual. Kadang-kadang dia curi barang, dia jual, double dia punya haram, dan berterusan tak sah. Kenapa? Kerana barang tersebut tetap menjadi milik owner, barang yang dicuri. Syarat tidak memberi milik kepada dia dengan perbuatan curi, maka dia tak boleh buat apa-apa barang yang dicuri. Nak guna tak boleh, nak beri pada orang tak boleh, nak jual pun tak boleh. Kalau dia jual pun tetap tak sah. Cuma orang yang membeli barang yang dicuri, kalau tak tahu, tak menjadi isu lah. Kadang-kadang kita beli barang orang lain, dia rupanya barang tu dia curi daripada orang lain, ataupun dia rampas, sama je hukum. Rampas daripada orang lain barang dengan cara rampas dengan cara kekerasan, tu beza. Curi tak menggunakan kekerasan. Jadi dia rampas barang orang lain, tetap barang tersebut tak menjadi milik dia, dan tak boleh dia tasarruf, tak boleh dia guna. Itu hukum sekiranya dia tak sah akad jual beli. Jadi cara ulama ataupun Islam memperuntukkan alternatif, akad alternatifnya, nama dia adalah naqlul yadi. Jarang kita dengar tuan-tuan. Kita baca modul muamalah, dengarlah. Orang kata tak pasal dengar ustaz. Ada juga orang buat pandai tuan-puan. Dia kata betul dah ustaz, tak biasa dengar. Saya kata tuan-puan biasa belajar muamalah? Tak pernah. Memanglah tak pernah nak dengar. Macam mana? Tuan belajar sirah, mana ada dengar naqlul yad? Belajar fiqh ibadat, tak ada dan naqlul yad. Belajar usuluddin, tak ada naqlul yad. Naqlul yad ni nu qaf lam naqal, liadi itu alif lam ya da, yadum asal tangan, pindah kuasa dia panggil. Asalnya yadum tangan. Naqlu tu transfer, pindah. Jadi pindah kuasa. Dia, kita dah bincang prinsip asas dan muamalat dulu. Dia ada aqdun tamlik, dia ada naqlul yad, dia ada akad izalah. Ni prinsip asas.
Prinsip pertama dipanggil proses pertukaran milik. Kalau barang itu boleh milik, boleh tukar milik dengan median. Syarat dan menyediakan median untuk tukar milik. Kita pilih je, nak guna jual beli, tukar milik. Nak guna hebah, tukar milik. Nak guna hutan, tukar milik. Tapi kalau barang yang tidak dibenarkan untuk tukar milik, kita kena guna prinsip kedua, nama dia naqlul yadi. Dia panggil pindah kuasa mengurus. Syarat tidak membenarkan untuk dia milik, tapi syarat membenarkan untuk dia handle sahaja tanpa milik. Dia panggil apa dalam bahasa terma syarat? Dia panggil syarat memberikan hak untuk dia guna, tapi tidak memberi milik. Sebab tu dia panggil hak si fulan, bukan milik si fulan. Najis ini milik siapa? Bukan. Najis ini hak siapa? Najis ini berhak ke atas si fulan. Dengan cara apa? Dengan cara akad naqlul yad. Akad naqlul yad ini dia kita guna hebah, tapi hebah bukan hebah pindah milik. Ini dalam kitab I'anatul Talibin, ulama jaga dan hasyiah di bawah. Dia kata bal yasihu hebah, bahkan sah hebah, bal yasihu hebatahu, bahkan sah hebahnya, hebah najis ini. Lalu ulama menyatakan hebah dengan makna apa? Bimakna naqlul yad. Hebah di sini dengan makna apa? Nak makna pindah kuasa mengurus, bukan pindah milik. Tidak. Sebab hebah ini dia termasuk di dalam pindah milik. Jual beli pindah milik, hebah pindah milik, hadiah pindah milik, sedekah pindah milik, hutan pindah milik. Itu akad yang diperuntukkan di dalam sistem muamalah untuk apa? Untuk pindah milik barang daripada penjual kepada pembeli, daripada A kepada B. Tetapi kalau naqlul yad, dia umumnya akad itu pindah kuasa mengurus, tapi terma dia guna hebah juga. Cuma hebah apa ni? Hebah ni untuk membolehkan harta kita ini, duit kita ini berpindah kepada pemilik ataupun berpindah kepada orang yang menguruskan baja yang najis itu dengan cara apa? Dengan cara dia panggil terma hebah. Untuk apa hebah ni? Milik tak? Hebah pindah kuasa mengurus. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kita deal dengan token. Saya nak baja tai ayam ni, baja organik tapi dia ada unsur najis. Okey, saya hebah harga dia berapa? Dia kata satu beg harga dia RM5. Lalu kita beri kepada dia, saya hebah RM5. Bukan jual beli. Dan bukan juga hebah hakiki. Hebah hakiki tu hebah pindah milik. Baik, settle. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, dia hebah berbeza. Dia naqlul yad ni agak ketat sedikit berbanding hebah lain. Agak ketat di mana? Mesti dia kena dua pihak tahu. Maksudnya pihak nak memberi baja kepada kita, dia kena tahu ini bukan jual beli, ini naqlul yad, dan kita pun memang kita tahu bahawa kita nak pilih naqlul yad. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, dia ada khilaf. Mazhab Hanafi ni muktamad dia sah jual najis, tetapi mazhab kita tak sah. Ini kita bincang mazhab kita. Lepas tu mazhab Hanafi dia sah jual najis. Kerana ilah dia tiap-tiap benda yang ada nilai. Baja tu pun ada nilai, ada kegunaan, ada manfaat pada manusia, dikira. Pada mazhab Hanafi dia lebih umum, tapi Syafi'i lain. Syafi'i dia ketat. Dalam muamalat mazhab Syafi'i dia lebih ketat. Walaupun ketat tetapi dia ada solusi dia. Mudah untuk kita guna, tak perlu kita taklid pada mazhab Hanafi jual beli baja. Tetap boleh gunakan mazhab kita juga, cuma tukar kepada naqlul yad. Baik, settle. Jadi pilihan kita sebelum daripada ni kita dah sebut dia punya akad alternatif. Pertamanya jual beli yang sebenar, yang kedua jual beli mu'attaf, yang ketiganya ialah hebah. Ini tiga. Dia ada lagi 4, hebah bisawab 4, tapi kita permulaan ni kita bincang 3 dulu.
Jadi kalau boleh di lapangan ni kalau boleh implement jual beli hakiki, cukup syarat kita jual beli hakiki. Kalau tak cukup syarat jual beli hakiki, benda ni najis, kita tukar naqlul li'an. Kalau cukup, tak cukup syarat jual beli hakiki, benda itu bukan najis, kita boleh pilih bai'ul mu'attah. Ataupun kita terus nak pilih yang ketiga, jual hebah. Asalkan kita pilih mana-mana akad di dalam transaksi kita. Tiada sah jual beli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni dia nak mendetailkan sahaja tuan-tuan apa yang kita sebut tadi. Tidak sah jual beli anjing, arak, gading, gajah, sumbu, badak dan lain-lainnya, sekalipun ia boleh suci dengan berubah, umpama arak dan kulit bangkai. Tak boleh, walaupun benda itu boleh berubah jadi suci dengan cuka, daripada arak kepada cuka, dan kulit bangkai. Daripada bangkai itu dia boleh suci balik dengan sama, juga tidak dibenarkan untuk dijual beli. Tiada sah jual benda yang kena najis, yang tiada dapat hendak dibersihkan, dalam kurungan jual secara asing, yakni bersendirian, seperti cuka, susu, minyak dan cecair yang kena najis. Cuka yang kena najis, susu yang kena najis, minyak yang termasuk najis, dan cecair-cecair lain yang kena najis, tidak sah dijual beli. Sikit lagi depan kita dah masuk insya. Kita habiskan 2 perenggan tu. Adapun jika barang yang dijual itu kena najis dan dijual secara ikutan, ini sah. Ini pengecualian. Barang yang dijual itu kena najis dan dijual secara serentak, bukan dijual asingan. Mana contoh? Seperti jual tanah yang ada di atasnya, di atas tanah, rumah yang diikat batunya dengan pasir yang diambil daripada kolam jamban. Rumah kita buat batu bata tu, kita masuk air yang bercampur dengan najis. Sambil-sambil gaul semin, kencing sekali. Mana bata rumah kita tu bercampur dengan najis. Ada perangai tak apa cantik tu buat. Dia gaul-gaul simin, sambil gaul simin, nak rasa nak kecil, segan nak pergi ke tandas, dia bedal dalam simin. Maka air kencing bercampur dengan air simin itu jadi mutanajis. Jadi dinding-dindingnya mutanajis. Boleh jual sah kerana dia ikut tempat yang suci. La haula wala quwwata illa billah. Kerana jelas tuan-puan, kita jawab, sunat jawab. Kalau tak jelas, tak sunat jawab. Kerana jelas dengar, sunat jawab azan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad hadhihi al-'adat. Baik, kalau benda yang terkena najis dan benda itu dijual secara serentak, seperti tanah ni, dia contoh dia, tanah yang ada di atas tanah itu, rumah yang diikat batu daripada najis, sah jualan tanah itu. Kenapa sah? Kerana najisnya itu mengikut barang lain yang suci. Mengikut barang lain yang suci. Jadi akad itu berlaku atas yang suci, dan najis itu ikut sama secara berpindah tangan sahaja. Ini tuan-puan, dia dalam perbahasan yang detail, dalam tajuk di belakang ini, dia ada nama dia. Jual beli, dia panggil tafriqus sufqah, dan nama dia. Banyak nama-nama dalam jual beli tuan-puan. Salah satunya jual beli dalam mazhab kita, nama dia tafriqus sufqah,
jual beli barang yang bercampur dengan benda yang tak sah dijual, barang yang bercampur dengan najis. Maka qaul yang muktamad kata sah. Kenapa? Kerana kita jual benda yang suci, dan benda tak suci itu dia mengikut sahaja di atas jalan naqlul ya, pindah. Jadi kita kita niat itu akad jual beli ini benda yang suci. Adapun yang tak suci itu dia follow di atas apa? Naqlul ya. Tu dia panggil tafriqus sufqah. Jadi dalam kitab muamalah di belakang-belakang tu dia akan bincang contoh-contoh jual beli yang bercampur dengan benda najis. Keadaan semacam itu tak dapat hendak dielak, baik sah. Seperti ini juga hukum menjual sahaya, sama juga sah. Contoh dia menjual sahaya, yakni hamba yang ada pada badannya cap, yakni tatu, yang dicucuk dengan jarum, darahnya jadi hitam dan berbentuk macam-macam gambar, sahlah dijual. Dan najisnya tatu tu secara mengikut sahaja. Ini jual hamba. Hamba yang ditatu, ni bahasa lama tuan-tuan. Dia kata cap yang dicucuk dengan jarum, darahnya jadi hitam, maknanya tatu. Jadi tatu tu hamba ni tuan-tuan, dia sah dijual beli. Orang hamba ni orang yang tidak merdeka. Macam kita ni merdeka hur. Kita ni semuanya merdeka yang tak sah lagi dijual. Sebab itu tak sah jual beli organ dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana organ itu sebahagian daripada juzuk manusia, dan manusia tidak sah dijual beli. Melainkan yang sah dijual beli lah manusia yang statusnya hamba, yang belum dimerdekakan. Zaman dulu ada hamba. Hamba ni tuan-tuan dia baru saja berakhir sistem perambahan ini, tapi dia akan boleh muncul balik. Pada zaman Tuan Guru saya cerita, zaman dia sempat hidup zaman hamba. Ramai Tok Guru dia belah hamba. Tuan Guru Cik dia hidup pada zaman Tok Kenali tu, masih lagi ada hamba zaman Tok Kenali. Maksud hamba ni kita bela orang suruhan. Hari ni dah bertukar lah, sistem hamba dah tak ada, dia orang gaji. Kita gajikan dia berada di rumah kita. Tapi hamba ni tidak. Hamba ni orang gajilah kalau hari ni. Tapi hamba ni kita tak gaji dia, kita tak bayar. Kenapa? Dia kita beli dengan harga yang mahal mengikut spek lah. Kalau hamba yang kuat, muda, rajin bekerja, dia lagi mahal. Jadi kita beli dia, kita letak di rumah, kita ada sistem yang Islam tetapkan cara nak bela dia. Wajib nafkahkan dia. Kena makan minum dia cukup sama dengan anak kita, sama dengan isteri kita. Pakaian sama dengan anak kita, sama dengan isteri kita. Ada etika dari segi kerja yang dibenarkan untuk suruh, ada kerja yang haram kita suruh. Kalau sakit, Islam meletakkan peruntukan apa yang perlu kita buat. Kalau dia demam, apa perlu kita buat. Itu semuanya ada dalam sistem perhambaan dalam Islam yang telah diedit. Dulunya zaman jahiliah, Islam datang tak hapuskan sistem hamba, cuma dia penambahbaikan. Bukan bermakna Islam hapus secara total hamba, tidak. Tetap ada, tetapi Islam menambah baik sistem perhambaan yang cukup adil. Tidak ada penganiayaan kepada hamba. Kerana nama jadi hamba, tapi status dia seperti anak dan seperti isteri. Kalau dia itu kita beli itu perempuan, sama dengan isteri kita status. Kalau kita beli lelaki, sama dengan anak kita. Cara untuk jaga dia. Jadi dia bekerja itu untuk tuan, tak perlu bayar. Apa saja dia kerja, kita suruh dia buat apa saja, dia wajib taat dan tak perlu bayar dia. Itu dia panggil hamba. Hamba muba'ah, ada hamba mudabbar, ada ummul walad, itu nama hamba. Dan hamba ini dia sah dijual beli. Kalaulah hamba tu orang kafir, sah juga beli. Hamba tu kafir, tak masuk Islam lagi, sah beli. Dan dia ada tatu. Asalnya tatu tu najis, tak sah. Tapi kalaulah hamba, tatu tu duduk di hamba, qaul yang muktamad mengatakan sah. Kenapa? Kerana kita akad tempat yang suci. Yang najis itu dia mengikut di atas jalan naqlul haq. Last sekali, termasuk kesimpulan dia,
Termasuklah di dalam golongan ini sedekah-sedekah, hebah-hebah atau wasiat-wasiat dengan mati benda yang ada najis. Wasiat dengan mati. Wasiat tu wasiat bagi orang mati. Benda yang ada najis, hukumnya sah secara pindah tangan sahaja. Ini naqlul yad. Ini pindah kuasa mengurus. Tidak cara memilikkan dia. Bukan cara milik. Kalau kita sedekah benda najis, maksud sedekah tu bukan sedekah milik. Bukan hebah milik. Bukan wasiat milik, tetapi naqlul yad. Tapi terma kita guna juga terma hebah, kita boleh guna terma sedekah, boleh guna terma wasiat kalau benda tu wasiat. Jadi 3 terma kita boleh guna hebah. Benda ni najis. Kita nak juga tembuni gajah. Kita nak juga gigi buaya. Kita nak juga tulang buaya. Ada khasiat perubatannya. Tapi nak beli tak boleh. Maka kita tanya dia berapa harga. Dia kata gigi gajah dan gigi buaya ni payah nak dapat. Satu gigi ni, gigi taring, gigi depan ni, dia kata harga dia RM300. Kita nak bayar. Nak bayar ni tuan-tuan mesti ada mana-mana, pilih dulu mana-mana akad. Itu formula asas. Jangan terus bayar tanpa memilih apa-apa akad yang disediakan oleh muamalat dalam mazhab kita. Nak pilih jual beli tak dibenarkan. Jual beli mu'attah juga tak dibenarkan. Maka kita pilih naqlul yad. Nak pilih naqlul yad tu akad, tapi terma apa? Boleh guna terma hebah, boleh guna terma hadiah, boleh guna terma sedekah. Ni 300 ni saya hadiah. Dengan makna naqlul yad, bukan hadiah milik. Dia boleh pindah kuasa mengurus. Dan kita pun dinamakan gigi buaya tu, kita nak guna itu, dia panggil berhak ke atas kita, bukan milik kita. Cuma orang Melayu ni dia gabung hak milik. Biasalah standard dua-dua gabung. Hak milik saya. Hak tu untuk benda yang tak boleh milik. Milik tu untuk benda yang boleh milik. Naji ini hak saya, bukan milik saya. Kita ini milik saya. Jadi tak perlu kita kata kita ini hak milik saya. Memadai kita kata kita ini milik saya. Hak itu dia tertentu pada barang yang tidak dibenarkan milik. Baik, settle. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan. Itu nombor 2, terma yang kedua, barang itu ada manfaat. Ini yang agak detail dalam mazhab kita. Dan terma yang kedua ini, sebab manfaat ini manfaat dari sudut syarak, bukan manfaat dari sudut kita. Kalau kita nak akan tahu jual kucing macam mana, jual beli kucing, jual beli musam, jual beli kera, moyek, binatang-binatang yang tak haram dimakan, jual beli ular, jual beli binatang yang hobi dia bela binatang, hobi dia bela ular, dia beli ular. InsyaAllah untuk nak jawab benda tu kita bincang bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.